Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kita sambung lagi belajar. Untuk hari ni kita nak sambung modul bab 6. Jadi awak buka modul awak, muka surat 20. Okey. Muka surat 20. Latihan prestasi TP1. Jadi kat sini awak tulis tarikh. Tarikh hari ni berapa bulan. Okey, awak tulis tarikh kat sini. Tarikh berapa bulan dan hari. Okey. Okey, kita nak sambung. Raja 1.1 dan Raja 1.2 menunjukkan dua jenis haiwan. Dua jenis haiwan. Ada gajah dengan burung. Nyatakan jenis sokongan. Jenis sokongan. Jadi jenis sokongan apa dia? Jenis sokongan. Kalau tak tahu, awak boleh tengok balik muka surat. Muka surat 114. Ada kat situ jawapan dia. Muka surat. Saya nak awak cari sendiri jawapannya. Muka surat 114. Dia refer situ, tengok dia apa ke jenis sokongan dia. Bagaimanakah organisme ini menyokong berat badan dia? Macam mana dia nak sokong berat badannya? Okey. Nak sokong berat badan, awak tengok muka surat. Muka surat 120. Muka surat 120. Dia macam mana dia menyokong badan dia. Jadi dekat muka surat 120 tu, awak tengok gambar rajah 6.6. Rajah 6.6. Kat situ ada. Dekat gambar rajah tu. Okey. Merujuk pada ni dia kata merujuk pada Rajah 1.1 Maksudnya soalan ni merujuk pada gajah ni. Okey, namakan jenis tulang. Jenis tulang yang dimiliki oleh organisma gajah tadi. Jenis tulang apa? Tulang yang macam mana? Juga dia ada muka surat 120. Jenis tulang. Tulang yang macam mana? Tulang ada dua jenis. Satu tulang padat ataupun tulang berongga. Tulang padat atau berongga. So pilihlah mana satu. Nak pilih yang ni ke ataupun yang ni? Jenis tulang. Tulang ada dua jenis. Okey. Kalau gajah tu tulang padat ke tulang berongga, tulis. Okey, merujuk pada Rajah 1.2, merujuk pada burung ni pula. Ni Rajah 1.2 ni pula, burung. Namakan bahagian yang terdapat pada organisme ini yang berfungsi sebagai tempat pelekatan otot. Tempat pelekatan otot. Awak tengok muka surat 121. Ada kat situ. Namakan jenis tulang. Okey, tulang padat ataupun tulang berongga. Nyatakan satu kelebihan tulang yang awak nyatakan di sini tadi ni. Kelebihan tulang ini. Okey. Apa kelebihan tulang padat? Kalau dia tulang padat lah. Dan apa kelebihan tulang berongga? Kalau 1.2 tu tulang berongga, apa kelebihan dia? Juga ada di muka surat 121. Semua ada dalam buku. Okey. Muka surat 121. Okey. Kemudian kita tengok eksperimen 6.1. Membandingkan kekuatan tulang yang padat dengan tulang yang berongga. Okey. Jadi eksperimen ni awak boleh tengok muka surat berapa. Muka surat 124.
Untuk membandingkan kekuatan tulang yang padat dan dengan tulang yang berongga, pernyataan masalah, adakah tulang yang berongga lebih kuat daripada tulang yang padat? So, hipotesis dia, awak salin di muka surat 124. Pemboleh ubah pun ada di muka surat 124. Semua dah ada jawapan, salin saja. Okey, bahan-bahannya. Model A. Model A, berapakah bilangan buku yang boleh disokong? Okey. Model A ni tulang berongga, mewakili tulang berongga. Model B mewakili tulang yang padat. Jadi saya bagi jawapan kat sini lah. Saya bagi jawapan di sini 4, di sini 2. Kesimpulan. Kesimpulan dia, ambil balik hipotesis. Tulis semula hipotesis. Tulis semula hipotesis. Okey. Apakah yang diwakili oleh meja model A? Diwakili oleh meja model A adalah haiwan diwakili oleh meja model A. Jadi awak tulis sini tulang berongga, haiwan yang ada tulang berongga. So yang ni haiwan yang ada tulang padat. Silinder padat ni tulang padat lah. Cadangkan 2 kelebihan sistem sokongan yang diwakili oleh gulungan kertas meja model A. 2 kelebihan. 2 kelebihan dia apa dia? 2 kelebihan dia, kalau dia ada tulang jenis berongga, kelebihan dia adalah di muka surat jawapannya, di muka surat 121. Ada pada gambar rajah kat situ tu. Awak tengok haiwan jenis burung, kat situ ada jawapan dia. Awak baca statement tu, ada apakah kelebihan dia. Dia nak 2. Okey. Senang kan? Awak buka buku muka surat 121, jumpalah jawapan. Okey. Latihan prestasi. Seterusnya, bila hakim. Rajah 1 menunjukkan 2 jenis model meja A dan model B bagi mengkaji kekuatan tulang yang padat dan tulang yang berongga. Okay, dia dah bagi tahu meja model A ni bilangan buku yang dapat ditampung adalah 6. Yang tulang padat tu adalah 3. Satu perhatian. Apa yang awak nampak? Macam mana cara nak tulis pemerhatian? Tulis pemerhatian, dia tulis sini. Meja model meja A. Model meja A dapat menampung bilangan buku sebanyak 6 dan meja model B dapat menampung bilangan buku teks sebanyak 3. Perhatian tu awak tulis apa yang awak nampak dalam table tu. Saya ulang lagi sekali. Model meja A dapat menampung bilangan buku sebanyak 6 dan meja model B dapat menampung bilangan buku sebanyak 3. Okay, saya dah bagi jawapan dah. Inference. Sebab dia model A mempunyai kekuatan yang lebih tinggi berbanding model B. Model A mempunyai kekuatan yang lebih tinggi berbanding model B. Inference lah. Pasal apa yang dia dapat tampung 6. Yang ni 3 saja sebab meja model A tu lebih kuat daripada meja model B. Macam tu jawapannya. Pemboleh ubah yang dimanipulasi.
Pemulik ubah yang pindah manipulasi apa dia? Apakah yang berubah-ubah? Jenis. Yang ni. Ini adalah pemulik ubah dimanipulasi. Ini adalah pemulik ubah bergerak, balas. Yang depan tu manipulasi. Yang belakang bergerak, balas. Okey. Jenis model. Pemulik ubah yang bergerak balas. Ini jawapan dia. Pemulik ubah yang bergerak balas. Ini jawapan dia. Okey. Pemulik ubah yang dimalarkan. Apa dia? Apa ni? Tinggi meja. Satu. Nak tulis tinggi meja pun boleh. Nak tulis diameter silinder pun boleh. Nak tulis luas permukaan meja pun boleh. Luas permukaan tapak meja pun boleh. Pilih salah satu. Hipotesis. Nak kata macam mana? Hipotesis. Meja model A. Meja model A adalah lebih kuat daripada meja model B. Itu hipotesis. Apakah yang diwakili oleh meja model A? Awak tulis sini. Tulang berongga. Yang sana tu book B. Tulang padat. Definisi secara operasi bagi kekuatan tulang. Okey. Kalau dia tanya definisi secara operasi bagi kekuatan tulang, so ulang balik ayat, ambil sini. Kekuatan tulang ialah, tulis sini. Kekuatan tulang ialah apa dia? Bahan yang menyebabkan bilangan buku teks. Kekuatan tulang ialah bahan yang menyebabkan bilangan buku teks untuk disokong lebih banyak. Okey, kita nak bagi ayat tu senang. Kekuatan tulang ialah bahan yang menyebabkan bilangan buku teks dapat disokong dengan lebih banyak. Kekuatan tulang ialah bahan kan? Bahan yang menyebabkan bilangan buku teks. Ambil bilangan buku teks ni yang tadi tu. Bilangan buku teks dapat disokong dengan lebih banyak di atasnya. Kalau awak selalu buat latihan ni, lama-lama awak tahu macam mana cara nak tulis dia. Maksudnya awak kena nyatakan pemerhatian. Kekuatan tulang ialah bahan yang menyebabkan bilangan buku teks dapat disokong dengan lebih banyak di atasnya. Ya. Okey. Kemudian yang ni nota, muka surat ni nota saja. Yang dikatakan pusat graviti ni ialah ni pusat graviti. Pusat graviti ni yang ni kalau ada gambar raja zirafah kan, katalah ada gambar raja zirafah ni, kalau awak gariskan garisan ni, penjuru ni dengan penjuru sini, inilah pusat graviti zirafah. Kalau buaya pun sama, kita gariskan garisan sini dengan garisan sini. Ini adalah pusat graviti untuk buaya. Okey. Lagi rendah pusat graviti, lagi stabil haiwan tadi. Ini semua nota. Faktor yang mempengaruhi kestabilan pusat graviti dan juga luas tapak. Okey. Apakah pusat graviti? Jawapan dia macam mana? Apakah pusat graviti? Tengok sinilah jawapan dekat sini ni. Apa dia pusat graviti? Tu ambil jawapan ni salin balik. Okey, ada dah.
Apakah itu titik keseimbangan? Titik keseimbangan pun ada kat sini. Jawapan tu salin balik. Nyatakan 2 faktor yang mempengaruhi kestabilan. 2 faktor. Ni 1, 2. Jawapan. Nyatakan hubungan di antara pusat graviti dengan kestabilan. Semakin rendah pusat graviti, semakin stabil. Ataupun semakin tinggi pusat graviti, semakin tidak stabil. Okay. Nyatakan hubungan di antara luas tapak dengan kestabilan. Okay, luas tapak pula. Boleh ambil yang ni. Semakin luas tapak, semakin stabil sesuatu objek. Macam ni. Ni lah. Jadi tulis macam mana? Semakin luas tapak, semakin stabil. Ataupun semakin kecil tapak, semakin kurang stabil. Pilih yang mana satu. Bagaimanakah tindakan kangaroo untuk menstabilkan dirinya daripada tumbang ketika bergerak? Macam mana kangaroo tadi nak menstabilkan diri dia? Dia menggunakan apa dia? Okey, ada di muka surat. Okey. Ni. Okey, ni. Bagaimanakah tindakan kangaroo untuk menstabilkan dirinya daripada tumbang? Dia ada 4 kaki tapi dia gunakan 2 kaki saja kan? So apa lagi yang dia guna untuk nak menstabilkan? Okey. Ni jawapan dia ada kat sini ni. Kangaroo menggunakan ekornya sebagai sistem sokongan bagi mengelakkan daripada tumbang. Ni jawapan dia. Ni jawapan dia kat sini. Okey. Kemudian latihan objektif macam biasa. Haiwan manakah yang kurang stabil? Yang mana awak rasa yang kurang stabil? Maksudnya yang paling tinggi lah kan? Pilihlah haiwan kat sini yang mana paling tinggi. Antara berikut yang manakah faktor kestabilan bagi haiwan ini? Apakah antara berikut yang manakah faktor kestabilan bagi haiwan? Faktor kestabilan berat ke, usia ke, jenis tulang ke, pusat graviti tadi kita dah bincang dah. Boleh jawab dah ni. Raja 1 menunjukkan seekor kangaroo. Bahagian manakah yang membantu sistem sokongannya untuk stabil ketika tidak bergerak? Jawapannya ada kat mana? Tadi kita dah bincang dah tadi. Ni jawapannya ada kat sini. Kan? Tulis jawapan dia. Cuba pilihlah yang mana. Okay, senang. Raja 2 menunjukkan satu situasi di sungai. Bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah tersebut? 2 orang sedang naik bot. Mereka ni berdiri. Kan? So, bagaimanakah cara untuk... Kalau mereka berdiri, mereka ni mudah jatuh kan? So, macam mana cara dia? Kalau orang naik bot, nak kena berdiri ke nak kena duduk? Okey. Kalau dia berdiri, pusat graviti jadi tinggi. Bila pusat graviti tinggi, stabil ke tidak? Jadi kalau dia duduk, pusat graviti menjadi lebih rendah. Kalau lebih rendah, stabil ke tidak? So, yang mana dia kena buat? Okey. Duduklah kan? Saya dah bagi jawapan. Okey. Sampai sini dulu yang ni.